Okay, nampak tak? Nampak tak? Apa? Slide Ustazah Lani ni, nampak tak? Enggak. Nampak tak? Tak nampak. Nampak enggak pun? Ya Allah ya Tuhanku, buat apa tak nampak ni? Jadi kelak saja ni. Dia dah tulis present dah. Dah tekan dah share screen tu. Share screen tekan dah. Share screen pun tekan. Dia dah Guna laptop ah. guna laptop. Dia tak tahu ke sekarang ni. Saya punya gone ni kali dia punya laptop ni kot ada masalah kot ni. Lepas tu kan nak buat. Gini. Awak dengar lah deh. Awak dengar lah. Okey. Boleh. Sebab tak boleh nak share screen. Share screen pun tak tubik juga. Okey, ayat tadi yang Mahyudin baca tadi ialah kita baca masa doa iftitah. Betul tak? Kita baca masa doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Cuma beza sini dia ada wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Okey. Apa maksud kul inna solati? Siapa nak jawab? Kul inna. Katakanlah sesungguhnya. Katakanlah kul. Kul tu katakanlah inna sesungguhnya. Solati. Solatku. Solatku dan Wa ibadahku. nusuki. Dan ibadat. Dan ibadahku. Ibadahku. Wa mahyaya. Hidupku. Wa mamati. Dan Matiku. Matiku. Lillahi rabbil alamin. Kerana Allah. Hanya Allah Tuhan yang mentadbir dan memelihara sekalian alam. Okay. Kenapa kata al-alamin, sekalian alam? Apa maksud al-alamin? Siapa sini ambil bahasa Arab? Saya. Al-alamin milik dia. Saya. Okey, alamin ni jamak ke mufrad? Jamak. Jamak ni. Jamak. Baguslah Jamak. 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 Jamak ni ke apa? Banyak. Banyak. Betul. Banyak. Bagus. Jamak ni banyak. Kenapa Allah sebut banyak alam dia? Luah. Luas ke gana? Ada banyak alam ke kita ni? Banyak. 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 Pertama alam apa? Banyak. Alam barzah. Alam barzah dah mula-mula alam apa kita? Alam rahim. Alam roh. Alam rahim. Alam roh. Alam roh. Okey, alam roh. Nombor 2 alam. Alam di sebalik mati. Alam sebalik. Tak sebab kosel lah. Alam tu alam ke apa? Alam nombor 2 kita masuk dalam alam rahim. Kita kena ingat tu satu alam tu. Nombor 3 alam ke apa? Alam dunia. Alam dunia. Alam Dunia. Dan kita akan pergi ke alam ke apa? Barzakh. Barzakh. Alam barzah. Alam barzah. Kemudian lepas alam barzah alam ke apa? Okey, berhenti situ. Okey. Alam mahsyar. Kebangkitan. Alam akhirat. Pandai. Alam akhirat beriman kepada hari akhirat. Alam akhirat ni kita belajar masa tingkatan 3, betul tak? Kita belajar bagaimana hisab, bagaimana al-mizan dan sebagainya. Betul tak? Jadi sebab tu Allah sebut dia berkuasa dalam setiap alam. Siapalah alam?
akhirat. Daripada alam roh sampai alam akhirat. Allah ni berkuasa. Jadi kita ni kuasa ke apa kita? Ada kuasa tak kita? Tak ada. Kita ni tak ada kuasa. Habis yang kita boleh lihat, boleh gapa hari ni, awak boleh tengok apa Google Meet hari ni, awak tu berkuasa tu tak Anugerah. Allah Dekat ada pinjam. Pinjam. Kalau Allah tak bagi kuasa, maka awak tak boleh pun nak pergi telefon tu tak boleh, betul tak? Betul. Okay. Betul. Jadi kena ingat masa-masa awak baca doa iftitah tu, awak kena ingatlah bila disebut inna solati, sesungguhnya semaya aku ni ya Allah, wa nusuki, ibadah aku buat hari ni ya Allah, hidup aku ni dan juga mati aku untukmu ya Allah. Bukannya untuk bukan untuk manusia ke dan sebagainya. Kata hidup, saya ni kalau mak saya mati, ayah saya mati, habislah hidup saya. Apanya? Kita bukan hidup kerana mak ayah kita. Kita hidup kerana Allah. Allah yang dan kita. Kena ingat tu. Masa semaya tu kena ingat betul-betul. Jangan kita tak faham gapo doa iftitah. Awak tak tepat dah, kena faham dah ni. Kena faham sebab lepas ni awak kena ingat Sultan Muhammad Al-Fatih umur 16 tahun, umur awak ni dia dah belajar tentang bagaimana dia nak menawan kota Konstantinopel. Di Turki tu. Masa umur 16 umur awak, bukan umur main game dah. Okey, kita pergi kepada intisari ayat Intisari ayat tadi kalau kita tengok dia bicara pasal gapo mula-mula. Solat. Siapa boleh? Pasal solat, bagus. Pasal solat. Ustazah nak tanya, solat awak masa je satu dengan tiap tepat serupa ke tak? Dok. Lain. Apa beza di antara awak semaya darjah satu dengan tingkat tepat lo ni? Apa beza? Lebih khusyuk. Baca Khusyuk lama. Okey, lebih khusyuk. Pembetulan bacaan. Pembetulan bacaan. Lagi? Tajwid. Pembetulan rukun. Pembetulan rukun-rukun dia. Ustazah nak tanya, awak ke belajar solat ni, kalau contohlah ada lagi ceramah pasal solat, awak nak pergi tak? Awak ke tahu dah cara nak solat lah. mana tahu Kena pergi. Nak sempurnakan lagi. Kita buatkan ada juga salah. Sebab solat termasuk lagi apa? Fardu ain ke fardu kifayah? Fardu ain. Jadi kena belajar solat ni sapalah kita Mati. Ustazah lo ni pun belajar pergi dengar orang ngajar. Kalau lo ni tak boleh nak ngajar kat, kita tengok dalam YouTube ke dalam apa pasal solat. Sebab apa? Sebab ni adalah amalan pertama yang akan disoal di akhirat. Kena buat molek benda pertama ni. Benda pertama tanya ni. Faham? Sebab hari akhirat nanti Allah akan panggil dulu orang yang cukup dulu semaya. Orang cukup semaya. Kalau orang yang tak cukup semaya tu lagu mana? Tertolak ke tepi walaupun dia tu umat Nabi Muhammad. Kita memang special. Kita walaupun umat akhir tapi bila di akhirat kita umat pertama disoal dulu. Alhamdulillah kita ni orang yang pertama dulu kalau boleh masuk syurga pun banding dengan nabi-nabi umat-umat nabi lain. Tapi kalau solat kita tu lambat-lambatlah kita boleh nak masuk syurganya. Dan juga kalau solat tu ada hak tinggal, maka kena ingat payah kita nak masuk syurga, dia akan masuk neraka dulu. Faham? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Nombor pula dia cerita pasal gapo? Nombor 2. Ibadah. Nombor 2. Pasal gapo? Pasal gapo? Nombor 2. Ibadah. Tak ni ke? Ibadah. Ibadah, bagus. Ibadah, nombor 2 cerita pasal ibadah. Boleh tak sore Ustazah, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Perbuatan yang dilakukan kerana Allah.
perbuatan lakukan kerana Allah. Okay, katakanlah hari ni, adakah ini kira di ibadah awak duk dengar GM dengan ustazah ni? Ibadah. Ya. Ibadah. Betul tak? Nak wayaknya, Betul. segala perkara yang kita lakukan, dia ikut syariat. Katakanlah dengan Google Meet ni, gapo adab kita kena buat? Ada adab dia baru dia jadi ibadah. Tak tidur. Gana-gana? Tak tidur. Dengar betul-betul ustazah ngajar walaupun tak tubik skrin pun dia siap kau bapak awak. Aduhlah. Lepas tu dia jadi ibadah juga kalaulah kita niat tu betul tadi. Jangan duk sebab dah le jadual. Niat kena betul. Itu ibadah kita. Awak buat lah ni pun ibadah. Kalau tak ada daripada pukul 8.30 awak belajar tu ibadah awak. Kalau lepas ni boleh tak jadi ibadah? Katakanlah habis dah sesi pembelajaran lepas ni. Pukul berapa awak habis? Pukul 2 ke? 1.30. 1.30. Okey, 1.30 habis tu. Ibadah ke apa lagi kita boleh buat? Bayar. Bayar lagi ke apa lagi? Berzikir. Baca Quran. Baca Quran. Kalau main game tu ibadah tak? Sia-sia. Sia-sia. Nak buat gana kalau main game boleh jadi ibadah? Nak buat gana? Memberi sambil berzikir. Main je sambil baca. Fisabilillah. Main sambil dengan zikir. Jawab suka main game ni. Perempuan suka tengok gambar, tengok cerita Korea. Tengok tepok sambil zikir. Drama. Nak buat cerita Korea tu jadi ibadah. Sama nak. Mana pelajar perempuan? Lagu mana cerita Korea tu boleh jadi ibadah? Macam mana? Tengok Korea berikut. Tengok Korea ngaji. Tengok sambil pakai tudung. Tengok sambil pelawak. Dia boleh jadi ibadah kalau awak pandai pilih cerita. Pilih cerita. Saya tengok adalah juga cerita Korea tu yang boleh menjadikan apa? Boleh memberikan Pembelajaran. apa. Okey. Ada juga intipati kita boleh ambil. Tapi benda hok tok madak jangan duk tiru lah. Betul tak? Segi pakaian dia, dari segi kalau dia fresh gak dia pergi minum air. Minum arak. Jangan ikut hok tu. Sebab Bersentuhan. tahu sangat bapak awak ni. Hayi. Uish. Hayi dah Tulis sama. sama tu. Hayi Ustazah Hayi. Hayi minat ke? Hayi. Allah. Minat tu. Editor. Okey, kita pergi kepada yang ketiga pula. Yang ketiga tadi solat, yang kedua ibadah, yang ketiga apa dia? Kehidupan. Urusan Kehidupan. dah, urusan kehidupan kita. Urusan kehidupan ni apa dia Siapa boleh hoyak urusan kehidupan? Menyerahkan segala urusan kehidupan di dunia dan juga urusan hidup kematian kita kepada Allah. Apa maksud dia? Tawakal. Kodak-kodak. Qada dan qada. Okey, katakanlah awak esok ke awak kena pergi hantar buku teks, betul tak? Jadi masa awak naik kereta tu, awak kena wayak apa dia? Apa dia kena baca doa? Doa naik kenderaan. Doa naik kenderaan. Sebab siapa yang boleh gerakkan kereta awak supaya tak berlaku kemalangan? Allah ke? Allah. 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 Awak kena ingat bukan ayah awak bawa kereta tu yang menyebabkan tak berlaku kemalangan. Tapi sebenarnya Allah yang menjaga. Allah yang menjaga. Allah. Okey, itu urusan kehidupan dan sesudah kematian kepada Allah. Lepas tu apa dia lagi? Urusan apa lagi yang keempat? Apa dia? Siapa tahu?
Yang keempat, umat Islam wajib memohon hanya kepada Allah kerana Dia Tuhan sekalian alam. Alam. Wajib memohon hanya kepada Allah. Tu adalah intipati ataupun intisari kepada ayat tadi. Deh. Okey, boleh hulai balik. Siapa dia Ustazah tak nampak siapa dia, boleh hulai balik. Kenapa Ustazah ayat saat ni? Ada 4 perkara. Air senyap dah berlaku Pertama solat. Nombor 2 Ibadah. ibadah. Nombor 3 Kehidupan. menyerah kehidupan kerana Allah. Yang keempat Kodok-kodok. menyerahkan kepada Urusan dunia. kepada Allah. Okey. Selain daripada tu, ada lagi kehidupan di dunia yang perlu dipenuhi dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah supaya bahagia dunia dan akhirat. Apa dia ayat dia tadi? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Okey, Ustazah nak highlight ini pada perkataan perkataan syirik, la syarika lahu. Okey, siapa boleh bagi tahu apa maksud syirik? Menduakan Allah. Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Okey, apa maksud menyekutukan Allah? Menduakan Allah. Okey, siapa boleh bagi contoh menduakan Allah? Sembah matahari. Menyembah berhala. Bagus jawab dia. Ada banyak. Menyembah ni, menyembah ke apa dia? Okey, boleh jadi tak kalau kita menyembah game? Boleh jadi syirik? Boleh. Boleh tak? Kalau kita ni macam mana cara orang dia awak kata tadi boleh jadi syirik kalau dia menyembah game? Lagu mana dia menyembah tu? Satu. Anggap Agama contoh. Habiskan masa yang penting. Temaya. Maya yang main game. Lalai. Okey, kalau dia main game, dia lalai, siapa dia tak main game, dia tak semaya, adakah dikira sebagai syirik? Tak. Tu lalai dah. Lalai tu pula. Tu bukan. Allah. Syirik ni dia sembah. Kena ingat, syirik ni dia sembah. Faham tak? Sembah dari segi perbuatan dia sembah. Katakanlah awak tak iPad depan ko, gapo ko, awak sembah dia. Ataupun ada tak game yang kena ada sembah-sembah? Ada tak game yang jenis sembah-sembah? Ada dulu. Haji dulu. Haji. Kalau jenis syirik ni awak kena faham syirik ni adalah sebarang bentuk penyembahan. Sebarang bentuk penyembahan sebab Allah paling tak suka orang yang menduakan dia. Tahu menduakan dia. Maksudnya dia Allah disembah juga tapi dia sembah benda lain pula. Kena faham tu beza syirik dengan kafir. Kafir lain. Kafir memang dia tak percaya ke Allah. Dia tak percaya kepada Allah. Kalau syirik, dia memang sembah Allah tapi dia sembah juga benda lain. Maksudnya, dia boleh berlaku kepada orang Islam. Faham? Dia boleh berlaku. Katakanlah gini, awak demam. Dah, lepas tu awak pun awak pergi kat doktor bagi ubat kat awak. Lepas tu awak makan ubat tu sembuh awak. Lepas tu awak kata gapo? Dia sembuh doktor. Sembuh sebab ubat. Ubat sembuh. Ubat tu awak percaya bahawa ubat tu boleh menyembuhkan awak. Dah mendua dah tu sebab awak dah percaya dah tu.
Apa awak percaya bahaya tu. Sebab tu kita kena fikir, kita kena tok Allah tu duduk nombor satu dalam hati kita. Gapo-gapo berlaku, benda baik ke benda buruk ke, Allah buat berlaku ke kita tu. Kalau dia kuasa menyembuh tu bukan ada pada manusia. Kena ingat tu. COVID-19 kau gapo kau, kuasa menyembuh bukan kepada manusia. Kuasa menyembuhnya hanya kepada Allah. Awak jangan ingat awak suntik vaksin lepas ni, awak akan terhindar daripada penyakit ni. Doh. Sebab yang kuasa menyembuhkan hanya kepada Allah. Kita hanya berusaha. Berusaha mencari obat. Sebab ubat, Allah kata Allah datangkan penyakit, Allah juga datangkan ubat. Jadi kita sebagai manusia usaha. Tadi kita belajar tentang tawakal. Usaha kita jumpa vaksin, maka kita dengan vaksin ni insya-Allah akan sembuh dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin maka tak akan sembuh kita. Gapo penyakit pun tak akan sembuh. Awak sakit kepala hari ni tak akan sembuh kalau dengan tanpa izin Allah. Kena faham istilah syirik. Lepas ni nak ada bahagian akidah, kita akan belajar banyak beza syirik, khurafat, kufur, munafik, apa benda pula. Kufra. Kena ingat tu. Okey. Nak suka apa? Apa tu? Okey, keikhlasan. Selain tu kita belajar juga kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya kita serah ni kita kena ikhlas. Betul tak? Setiap benda awak belajar Google Meet hari ni, ingatlah hanya kerana Allah. Awak dengar Ustaz ajar hari ni, yang akan bagi ilmu kepada Allah hari ni bukan ustazah bukan ustazah. Yang akan bagi ilmu masuk dalam diri awak hari ni adalah Allah. Tapi dia ada syarat dia. Nak masuk ilmu ada syarat dia. Apa syarat dia nak masuk ilmu ni? Niat. Apa dia? Ingat. Niat. Lagi apa lagi? Ikhlas lagi? Bersungguh-sungguh. Fokus. Sungguh-sungguh. Doa. Fokus. Tawakal. Tawakal. Betul tu. Jadi ingat paling penting sekali dalam hati kita ni sebenarnya ada lapisan-lapisan. Sebab tu kalau kita baca Quran, ada setengah Allah sebut fuadun adalah hati. Ni orang belajar bahasa Arab ni. Sebab tu bagus belajar bahasa Arab ni. Fuadun hati. Tapi ada setengah Allah sebut qalbun hati juga. Beza tu dalam bahasa Arab. Walaupun maksud dia hati, tapi sebenarnya ada lapisan-lapisan dalam hati kita ni. Nak masuk satu ilmu tu, dia bukan setakat kita ikhlas, tapi kita kena apa? Bersih hati kita. Bersih, hati bersih. Gana hati bersih. Bersih ni gapo? Gana kita tak nampak hati betul tak? Bersih daripada gapo? Daripada dosa. Sebab kalau lepas ni awak belajar Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan sebagainya, kita macam kata tak logik dia boleh ingat. Dia boleh ingat sebutir Quran tu cepat dia boleh ingat. Kalau tengok Imam Syafi'i tu umur 7 tahun sudah menghafal Quran, sedangkan kita umur 7 tahun baru nak belajar Quran, betul tak? Dia 7 tahun dah menghafal Quran. Tapi kita kata tak logik lah 7 tahun boleh ngapa. Logik. Dia boleh jadi logik sebab hati. Dia melibatkan hati. Hati bersih baru ilmu tu boleh masuk. Kalau awak belajar matematik, kau belajar sains, kau belajar fizik, kimia, kolon ni. Kalau hati awak tak bersih, banyak sangat dosa. Duduk rumah tu tengoklah duduk pergi iPad ke pergi gapo, tengok benda-benda tak elok. Satu benda awak tengok benda tak elok, dia akan menjadi satu titik hitam dalam hitam. Bila titik hitam, awak belajarlah gapo pun. Walaupun cikgu terbaik dah pun diberikan kepada awak, ilmu tu tak akan masuk dalam diri awak. Na'udzubillah. Kita tak siap tu. Kata apalah aku ni kita kena insaf. Sebab tu Allah beri peluang kepada manusia dengan gapo dia? Menebus dosa dia. Dengan gapo?
Sebab Allah tahu manusia ni banyak Taubat. dosa. Dengan taubat, betul tak? Kenapa beza kita dengan apa beza kita dengan iblis? Apa beza kita dengan iblis? Apa beza Nabi Adam dengan iblis? Apa beza dia? Taubat dia diterima. Dua-dua melakukan kesalahan, betul tak? Ah. Dua-dua melakukan kesalahan. Kesalahan Kita ada iblis peluang taubat. ya betul. Kalau kita tengok iblis, kesalahan dia ialah dia tak nak sujud kepada ataupun sujud tanda hormat kepada Nabi Adam. Tak nak buat perintah Allah, betul tak? Kalau Nabi Adam, apa kesalahan dia? Kesalahan dia ialah dia tak ingat dipermakan dia kuldi, betul tak? Tetapi Nabi Adam ni gana buat? Nabi Adam bertaubat. Taubat adalah jalan keluar kita daripada dosa. Tu je. Jadi taubat ni bukan setakat kita nak kena semaya. Awak kata, kena semaya sunat taubat lah. Tok semestinya learning. Masuk ustazah ngajar, awak kata astaghfirullahalazim, ya Allah bakpolah aku buat. Itu taubat dah tu. Yang penting, gapo taubat? Penting sekali, nombor satu gapo dia? Menyesal. Ikhlas. Ada perasaan menyesal. Perasaan menyesal tu lah paling penting sekalinya. Kalau Menyesal awak tak nak buat lagi. tak menyesal ustazah ayat gitu. Tak apa, aku hidup lambat lagi. Aku baru umur 19. Betul tak? Aku baru umur 19, lambat lagi. Nak sampai umur 40, 50 baru aku tobat. Tak kena ingat. Taubat itu terbuka luas. Tak? Terbuka luas sehingga mana taubat ni baru tutup? Hari kiamat. Hari kiamat. Di tengah hari. Matahari terbit. Matahari naik sebelah barat. Matahari naik. Oh, lambat lagi lah ustazah. Matahari naik belah barat, betul tak? Agak bila matahari naik belah barat? Kita tahu. Tak tahu Ustaz. Tadi nampak kematian. Hari Awak kena Jumaat. ingat taubat paling ia akan tutup hok paling dekatnya ialah ketika nyawa di hujung halkum. Halkum. Yes. Nyawa di hujung halkum tu adalah peluang untuk taubat sudah tertutup. Sebagaimana Fir'aun, dia mengaku bahawa betul Allah tu, dia mengaku bahawa Nabi Allah Musa tu adalah Allah yang sebenarnya. Ketika nyawa dia, ketika dia nak lemah dah. Ketika dia lemah, baru dia kata aku beriman dengan Tuhan Musa. Tetapi Allah kata kepada dia, aku tidak terima dah taubat masa tu. Kena ingat deh. Jangan kita leluh-leluh kena COVID-19, duduk apa tu, masuk dekat ICU, tak tahulah lagu mana cerita. Dok, baru kita nak bertaubat masa duduk ICU tu, orang duduk agak-agak macam-macam dengan kita masa tu. Tak khabar dah kita. Ingat, masa khabar ni lah kita kena bertaubat. Awak dah umur 16 tahun, alhamdulillah dipilih oleh Allah, masih lagi hidup pada hari ini, maka gunakanlah kehidupan seharian kita untuk sentiasa dekat kepada Allah. Makin hari makin dekat. Dan ingat, pemuda termasuk juga perempuan akan mendapat naungan di akhirat. Di mana di akhirat matahari tu sejengkal dengan kepala kita. Kalau kita tengok learning, orang kira dengan tahun cahaya. Betul tak? Kalau belajar ke apa Sains. Sains. Astronomi. Kalau pelajaran yang paling tinggi ialah kita kira dengan tahun cahaya. Okay, learning kira dengan tahun cahaya kita, jarak kita dengan matahari. Tapi matahari tu sejengkal di akhirat nanti. Subhanallah, tak tahulah lagu mana. Ada orang yang lemas kerana peluh dia. Jadi pemuda ni maksud awak dah ni. Ustazah tak jadi pemuda dah lah ni. Awak ni, umur awak lah ni, pemuda yang suka kepada ilmu, yang suka kepada masjid, yang suka kepada benda-benda agama ni, inilah peluang awak untuk mendapat naungan di akhirat nanti. Nabi royak ni confirm akan dapat. Kalau awak masa muda, awak habiskan masa untuk agama. Sebab apa? Sebab apa Nabi sebut pemuda? Ustazah nak tanya, sebab apa Nabi sebut pemuda? Kenapa Nabi sebut pemuda ataupun kalau kita kira pemuda tak masuk dah juga perempuan? Kenapa sebut ni remaja ni? Sebab apa?
Kenapa tak royak umur-umur ustazah orang yang dah dewasa sebenarnya mendapat naungan di akhirat? Kadang-kadang Sebab dia ada hijau. Sebab pemuda-muda terpengaruh. mudah terpengaruh. Yes, betul. Pemuda lah orang yang paling mudah terpengaruh dengan suasana sekeliling dia. Kalau orang ni nak Korea, dia jadi Korea. Kalau orang ni nak Hindustan, dia jadi Hindustan. Kalau orang ni nak geng gapo hari ni hok lelaki. Apa dia geng gapo lah ni? Cinderella. Pau. Geng gapo, saya tak tahu geng gapo. Geng macam-macam tu awak pun minat super sebab awak seperti lalang, betul tak? Lalang, Betul. tahu lalang? Kenal tak lalang? Tahu. Kenal. Oh, dek kampung ke? Kenal tak lalang? Kena. Tunggu angin. Ikut angin, ikut angin. Tiup angin kok tu dia. Kok tu tiup angin kok ni dia. Kok ni dia tidak ada satu pendirian. Kalau orang serupa dengan ustazah ni, umur ustazah ni, dia dah ada pendirian dia. Dia dah ada pendirian state dia dah ada. Jadi kalau lah awak ni, umur ni belah dah ada state awak. Maksudnya dah ada pendirian awak. Oh benda ni tak molek. Malah nak terlibat benda-benda ni. Bukan boleh pedoh kat aku kat akhirat pun. Contoh. Kalau dia boleh make gitu, itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapat naungan di akhirat. Subhanallah. Nak tak jadi orang mendapat naungan di akhirat? No. Semua nak ustazah, nak. Tak. Okey. Rasa habis dah lah celoteh ustazah untuk hari ni. Ada apa-apa orang berlaku ustazah tak tengok apa orang berlaku ni. 100 dah. Lama ni alhamdulillah. Aku sayang-sayang hok tak boleh nak ni join deh. Cuma kita rakam tapi tak nampak ke sekarang, okey? Faizah pun ada, bagus Faizah. Okey. Apa yang awak dapat pada hari ni? Siapa nak bagi tahu? Apa yang awak dapat hari ni dan adakah awak rasa awak cuba untuk berubah slowly? Ataupun awak rasa ustazah saya masih lagi muda ustazah, banyak lagi benda-benda. Nanti rugilah kalau saya tak main benda-benda lagu tu. Benda-benda contohnya gambar dia game kau gapo-gapo, rugilah. Umur muda ni lah masuk umur ustazah memang tak sedap dah main game. Kau kan? Betul. Betul lah. Tahu? Tarik balik. Saya sopo sebalik ke buat tak tahu ya. Siapa sebalik pula. Okey, maksudnya ginilah, walaupun awak dalam keadaan macam ni, Ustazah harap ialah dalam keadaan kena sekolah pun maya lagu ni, cubalah kita kawal diri kita kawal. Kalau tak boleh kawal banyak pun kawal sikit-sikit tak apa sehari. Aku boleh nak main game tapi aku kena pastikan hari ni aku baca juga Quran 2 ayat dan juga aku faham maksud. Kalau moleknya awak tengoklah Quran time pukul 12 tengah hari tu. Dia mentadabbur setiap muka surat. Ada tak siapa-siapa tengok Quran time? Kau tak kenal Quran time duk mana? Nah. TV Al-Hijrah. TV apa? TV Al-Hijrah. Hajrah. TV Al-Hijrah, bagus. Ustazah ni alhamdulillah lah sampai hari ni ustazah walaupun terlepas kita tengok pula dalam YouTube dia. Sebab apa? Sebab kita kalau boleh sepanjang hidup kita ni, kalau Allah tanya ke akhirat nanti, apa Quran time ada mu tak tengok? Apa mu boleh habis masa 1 jam untuk main game tapi 1 jam untuk tengok Quran time tak boleh. Mesti ada sebab. Kita kena ingat peluang ada di depan kita, kalau boleh awak tengoklah. Tengok dan juga dia tadabbur tu bagus sangat. Ustaz Fazrul yang pentadabbur, awak tahu siapa dia? Awak tahu tak siapa dia? Tahu. Siapa tahu? Siapa tahu. dia? Cuba wayak, siapa dia Ustaz Fazrul?
Ustaz Fazrul ni dia Alumni bukan belajar aduh alumni Farid. Nanti bolehlah lepas ni pok-pok awak ustazah pun tengok bagusnya jadi pentadabbur pula lepas ni. Okay, Ustaz Fazrul ni dia adalah engineer. Dia bukan bidik agama. Dia belajar di US. Dia belajar di Amerika dulu. Bukan belajar di Madinah kau belajar di Mekah dok. Tapi macam mana dia boleh jadi orang hebat macam tu? Kerana dia minat dengan Al-Quran, kerana dia join semua organisasi-organisasi Al-Quran, jadi dia boleh jadi hebat macam tu. Deh? Jadi engineer lagi tak Ustazah? Dia dah tubuhkan satu saya rasa motivation punya syarikat lah, motivation. Syarikat. Jadi dia dah banyak mengislamkan orang. Tu alhamdulillah awak kena ingat kalau awak dapat islamkan seorang, betapa banyaknya pahala kita dapat dan juga Allah bagi ganjaran bonus untuk kita kalau kita boleh mengislamkan seorang orang lain. Faham tak? Jadi Ustaz Fazrul memang itu adalah dan dia buat semasa dia belajar di US, dia bukan sahaja belajar tapi dia tarik orang masuk Islam. Macam Ustaz Abid Liu lah, Ustaz Abid Liu. Tak, cuma Ustaz Abid Liu ni Allah sayang kita. dia bukan tak. Gitulah. Okey, rasa kau dah lain awak ni dak, share kau pokok awak. Ustazah Hara, saya awak okey pilih. Bahagia Ustaz. Ya, tak apa. Ustaz ada ke? Ustaz ada nak tambah-tambah ke? Ya, ada sikit. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak tambah sikit, kalau awak boleh rujuk pada buku teks online tu ataupun buku teks manual pun kalau ada pada muka surat 2 spektrum ilmu, pada spektrum ilmu muka surat 2 dan muka surat 3. Ustaz nak merujuk kepada ada 2 hadis di situ berkenaan dengan doa iftitah. Okay, hadis yang pertama spektrum ilmu muka surat 2, hadis daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila baginda mendirikan salat, baginda akan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadis riwayat Muslim. Dalam muka surat 3 spektrum ilmu juga hadis daripada Ibnu Umar. Tadi hadis riwayat Ali, Sayyidina Ali. Yang kedua hadis riwayat Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz qala rajulun minal qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil qail kalimah kadza wa kadza. Kalimat tadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi kata, siapa hak kata tu? Qala rajulun minal qaum, maka seorang lelaki itu kata, ana ya Rasulullah. Qala ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzalik. Hadis ni dua-duanya riwayat Muslim. Apa yang Ustaz nak tarik perhatian kita semua, hadis yang pertama disebut ini doa iftitah yang kita baca dalam solat. Yang pertama
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu doa iftitah yang pertama, hadis riwayat Muslim. Doa iftitah yang kedua kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Takat tu. Jadi dalam hadis ni dua-dua riwayat Muslim dan ada dua pattern untuk bacaan doa iftitah. Hak pendek, hak bawah ni hadis daripada Ibnu Umar, hak panjang hadis daripada Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita nak baca doa iftitah, eloklah kita baca ikut hadis ni. Berdasarkan hadis ni. Kalau orang tanya kita kenapa kita baca doa iftitah, ini hujah kita, ini sebab kita dan ini dalil kita. Cuma Ustaz nak tarik perhatian, yang kita duk baca skala-skala, dia panjang baca dia. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, sampai habis, sampaikan dia sama wajah tu aja lillah. Jadi panjang doa iftitah tu. Hak panjang tu dia gabung dua sekali. Tak? Dia gabung dua sekali ini tidak ada dalam riwayat yang kita jumpa setakat ni lah. Ustaz tak jumpa setakat ni riwayat yang penuh yang digabung kedua-dua tu. Yang adanya riwayat pertama dan riwayat kedua. Kalau hak panjang sikit, wajah tu. Hak pendek sikit, sapa Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Dan ada lagi beberapa riwayat yang lain berkenaan dengan doa iftitah. Tapi tak ada hak gabung sekali dua-dua itulah. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita nak baca hadis riwayat Ibnu Umar pun boleh. Kita nak baca riwayat Ali radhiyallahu anhu pun boleh. Okey, siapa ada nak tanya pasal doa iftitah? Tak ada pertanyaan. Boleh faham tak apa yang saya sampaikan tadi? Boleh. Boleh. Saya tak ada nak tanya. Tak ada rutnya. Okey, insya-Allah kita sama-sama amalkan. Kita sama-sama amalkan. InsyaAllah. Penjelasan lanjut awak boleh tengok dalam mana-mana YouTube pun ada berkenaan dengan doa iftitah ni. Bacaan doa iftitah. Okay. Itu saja daripada Ustaz. Terima kasihlah yang sempat masuk kelas dan sempat belajar secara direct dengan Ustaz dan Ustazah pada pagi ini. Ustaz, ada ya. Ya, Masya Liana, ya. Kira tak boleh gabung lah. Ya, kalau ikut yang kita faham daripada hadis ni, tak ada yang gabung dengan dua-dua. Jadi yang elok kepada kita ialah kita ikut betul dengan hadis sebut. Tengok dalam buku awak pada muka surat, dalam muka surat 3, dalam muka surat 4, intisari ayat dalam muka surat 4. Dia kata segala ibadat yang dilakukan perlu mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut syariat Nabi Muhammad, mesti hadis dia lah. Hadis dan juga Quran, sunnah dan juga Quran. Maka hadis sebut dua ni. 1 dan 2. Di selain daripada riwayat lain yang menyebut doa iftitah yang lagu lain lah. Yang tu kita tak ada dalam buku teks, kita tak sebut lah. Ada 2-3 jenis lagi doa iftitah. Tapi tak ada yang gabungan panjang tu. Jadi kadang-kadang kita duk kalut apabila kita pergi solat tu lewat sikit sama. Kita duk kalut dengan doa iftitah sampai kita tak sempat nak baca Fatihah. Sedangkan dia dalam hadis hak pendek pun ada. Hak panjang sikit pun ada. Jadi kenapa kita tak baca hak pendek tu? Untuk kita sempat berjemaah kalau kita pergi lambat sikit. Okey. Okey, boleh faham tak pasal Liana? Boleh lah. Okey. Ada lagi siapa-siapa nak minta penjelasan? Ada Ustaz. Okey. Terima kasih. Silakan pada Ustazah balik.
Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Rasanya lah korang deh tentang tajuk kita ni. Jadi ginilah, tolong hafal. Itu ayat hafazan deh. Hari Khamis ni kita akan belajar pula tajuk yang lain ya. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama.